Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir, Rabbi yassir, Rabbi yassir, wa la tu'assir wa tamim bil khair. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Alim, ya Alim, ya Alim, wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma, Allahumma rabbana ihdina siratal mustaqim. Muka surat 485. Muka surat 485. Boleh? Ayat ke-16. Ayat ke-16. Surah Amin Syura, muka surat 485. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwa al-qawiyyul 'aziz. Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu harthal dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihillah walaula kalimatul fasl laqudiya bainahum wa inna adh-dhalimina lahum adzabun alim. Ini ialah mereka-mereka yang membantah ayat-ayat Allah Ta'ala selepas dia terima Islam. Ini masalah tentang agama. Jadi balik pada muka surat kemarin, ayat ke-13, syara'alakum. Syara'alakum minad din. Syariat untuk kamu daripada agamamu. Boleh balik ayat semalam. Syariat untuk kamu daripada agamamu. Agama ni ialah mentauhidkan Allah Taala. Tidak ada agama yang tidak mentauhid. Kalau tidak mentauhidkan Allah Taala tu bukan mudah kan? Bukan. Nah, agama mesti mengesahkan Allah Ta'ala, baik dari segi doa, baik dari segi ibadah, baik dari segi amal-amal, syariat. Mari daripada satu kalimah yang kita diajar, iaitu kalimah syahadat. Syara'alakum minad dini ma wassa bihi Nuha. So, di mana diwasiatkan dengan akidah tauhid ini kepada Nabi Nuh, alaihissalam. Kalau berarti ini saya tafsir ini berdasar pada saya ngaji. Saya tidak tengok tafsir lah. Awak tengoklah sekiranya ada silap. Kalau ada silap-silap mana-mana, betul. Buat apa? Beritahu. Kalau tak serupa dengan tafsir awak tu tanya. Tanya lalu sebenarnya. Biar orang lain yang tengok dalam video ni boleh tahu bahawasanya awak ni tengok daripada bukan soal kitab berbagai. Okey lah, kau telefon apa tak kira. Dia tak serupa, tanya. Takut saya lain kali bila
bila kita tengok kita tak ada nak urai. Jadi agama sini ialah mengesahkan Tuhan. Kalau tidak mengesahkan Tuhan, dah faham dah. Jadi saya boleh balik. Syara'alakum minad dini ma wassa bihi Nuha. Syariat untuk agama untuk kamu ialah seperti mana diwahyukan dengan syariat mentauhidkan Tuhan ini kepada Nabi Nuh alaihi salam. Walladzi auhayna ilaika, dan apa yang diwasiatkan, apa yang kami wahyukan kepada kamu Nabi Muhammad, iaitu kepada kita adalah ni. Wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan apa saja yang diwasiatkan dengan akidah tauhid inilah juga kepada Nabi Ibrahim. Wasiat itu juga kepada Nabi Musa, wasiat itu juga kepada Nabi Isa alaihissalam. 5 rasul azmi. Rasul-rasul lain ni kira rendah daripada dia, daripada 5 rasul ni. Maka dengan wakil 5 rasul ni, maknanya semua nabi-nabi dan rasul-rasul bawa akidah Isa ya. Iaitu alla ta'budu illa Allah. Jangan kamu sembah, jangan kamu puja, jangan kamu buat ibadat, jangan kamu baca doa, melainkan direct kepada Tuhan. Bermaknanya supaya ajak oleh atau betul lah dah, tak tidak dah. Bila buat tu, heran nanti, heran sungguh saya. Pak anna tufakun, macam mana mereka boleh terpesong ni. Zalikumullahu rabbi, zalikumullahu rabbukum. Ya demikian tu Allah Tuhan kamu. Wa'buduhu, sembah dia saja. Hadza siratul mustaqim. Ini jalan betul. Jadi sembah, puja, ibadat, doa, semua akan direct ke Tuhan bapa. Tiba-tiba dak. Bila dak tu tak dak. Betul. Zikir janji nak direct ke Tuhan. Tiba-tiba kita zikir ke Nabi kata, ke Allah kata, la ilaha illallah fi kulli hati. Kau benar lah. Tak ada apa-apa. Siapa kita bila ditanya, ada seorang tanya dia kata la ilaha illallah buat zikir. Mana syirik dia kata? Tak payah. Mana syirik la ilaha illallah Muhammad Rasulullah buat zikir? Dia kata mana syirik? Tak nampak. Tak nampak tu tak ngaji dah ilmu lah. Nah, tak ngaji dah. Mudah, mana mudah. Iaitu kalimah syahadah ni tak ada hadis riwayat kata boleh buat zikir. Kalimah syahadah ni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalimah syahadah tidak difardukan kepada kita buat zikir. Berzikir hanya pada Allah, kepada Nabi kita selawat. Jadi kalau Allah kita zikir, Nabi Muhammad kita zikir, maknanya Nabi Muhammad ni ada kelas lain. Apa yang kita kata Nabi Muhammad tu Rasulullah, kita kata gitu. Apa? Kalau Nabi Muhammad ada kuasa Tuhan, apa kita kata Muhammad Rasulullah? Okey. Baik, saya ulang balik kalimah syahadah. Ulang balik kalimah syahadah. Asyhadu alla asyhadu satu kata. Asyhadu. Aku saya kata saya mana? Asyhadu. Aku bersaksi. Saksi dengan siapa? Dengan Allah. Saksi ke apa? Saksi ke apa? Saksi ke apa? Bermakna awak saksi ke dia? Saksi ke dia? Awak berjanji dengan dia lah. Iaitu asyhadu, aku berjanji dengan Allah Ta'ala. Dia kata aku berjanji dengan, bukan Allah Ta'ala ni satu zat yang tak ada depan kita, tak. Aku berjanji dengan kamu Tuhanku. Dia kata begitu. Itu makna dia. Aku berjanji denganmu Tuhanku bahawasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah. Tak kena betul. Kata gitu. Pasal apa? Pasal kita janji dengan dia dah. Aku berjanji dengan kamu Tuhanku bahawasanya la ilaha illallah, tidak ada perantaraan dalam sembah Allah. Janji dengan dia. Aku berjanji nak sembah direct dengan Tuhan. Aku berjanji nak ibadat direct ke Tuhan. Aku berjanji nak doa direct ke Tuhan. Aku berjanji nak iktikaf hanya kepada Allah Ta'ala saja. Aku berjanji nak solat ni kepada Allah Ta'ala saja. Tidak gitu kita janji. Kalau kita kata la ilaha illallah, tak payah ahli Nabi ni pula. Ahli Nabi kata begini. Dia kata ya ma'syarul Quraisy,
Kalau aku beritahu pada kamu di belakang bukit sana, bukit Jiak ni ada musuh nama Israel, percaya ke dia? Maka musyrikin Mekah kata percaya belakang. Termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, semua percaya habis. Percayalah hari ni, kata ya Rasulullah, la ilaha illallah. Abu Jahal kata pelawak Muhammad. Mana ni? Lagu mana ni? Lagu mana ni? Lagu mana ni? Bermakna la ilaha illallah tu tak serupa kita faham tu. La ilaha illallah maknanya Nabi kata tidak ada perantara lagi dalam semua tu ya. Tak ada dah. Hanya pada Allah Ta'ala saja. Doa direct ke Tuhan. Pasal bila dia tak kata waktu tu dia tahu bahasanya mereka berperantara dengan berhala-berhala tu. Dia pun Abu Jahal tu melawak lalu. Kita ni kata kepada orang engkar tauhid ni la ilaha illallah, dia senyum ya kita la ilaha illallah. Kembalilah kepada Allah. Dia pun tak faham dia kecil. Pasal tak ada orang ajar maksud ni. Nah, maknanya Nabi kata percayalah hari ni wahai Quraisy, tidak ada perantara lagi nak sembah Allah. Tidak ada perantara lagi nak ibadat pada Allah. Tidak ada perantara lagi nak baca doa dia. Abu Jahal kata bawa dah tu, betul. Bawa dah. Tu. Lepas tu yang kita buat sebagai ajak mereka ni, perdana ni, bahawa tidak perdana kecil-kecil lah, buat atas masjid lah ni. Masuk Malaysia buat ni, maka Tuhan pun oleh kerana Malaysia ni pakat buat belakang, maka Tuhan pun jadi terkesan. Biarlah dah pokok buat lagu tu belakang, kita pakat terima lah Tuhan kata. Ya sedap. Sedap ni dah kau ni. Syara'ah lakum. Aku telah buat syariat ni pada kamu daripada agama mentauhidkan dia. Ma wassa bihi Nuha. Apa yang diwasiat oleh Nabi Nuh. Sebab itulah Nabi Nuh dia kata la ilaha illallah. Dia kata pelawak tahu. Pasal dia puja, awak tahu Nabi Nuh sesat kat kau. Kau Nabi Nuh sesat ke kau jaga agak. Seluruh dunia orang mati ni. Kikap apa? Lawan Nabi Nuh kikap apa? Semua kaya lawai. Betul dah lawai tu. Kikap apa lawai? Tak tahu. 5 orang tu only. Syariat Nabi Adam AS atau syariat Nabi Idris AS. 5 orang tahu tu. Pokok surah Nuh ada sebut 5 orang. Faham tafsir dalam surah Nuh tu, dia tafsir berhala. Tu dah tadi. Kita pun tak sebut berhala, tak beres dah kita. Bila tak boleh. Sesat itu. Jadi tak masa tu jadi boleh. Seluruh Malaysia jadi boleh. Jadi Tuhan pun kata, alah, dah bukan semua orang Malaysia buat lah. Maka kita kerja mata lah untuk orang Malaysia. Itu tu lah. Tuhan yang boleh. Maka boleh. Ya dapat dari itu lagi. Dia marah kini tu ni. Tiba-tiba tu pergi Syiah. Tiba-tiba tu pergi Habib. Alah, tak payah hasil ni kat alah. Tak payah hasil ni. Ni kat komoi, tak payah. Pokok kita pula ni. Tak ada ustaz riwayat juga lagu ni pula ni. Riwayat buat-buat kan nanti lagi orang kita. Pula. Sialah deh. Sebab tu dia kata hadis Nabi SAW kata tak boleh buat tabligh ni melainkan orang tu ada kesialan pada orang lain. Tak boleh buat tabligh, tak boleh buat. Siapa dia hati dia zalim, tak boleh buat tabligh. Tak boleh buat. Orang yang tak siap orang lain tu dalam kufur tu. Lepas tu ada buat kita, ni kita nak tabligh buat kita aja. Kita tidak nak tabligh ke orang kafir. Lah sedakmu. Syariat ni kau Islam kau. Tak ke pasar Nabi perang tu. Tak ke pasar perang tu. Jadi kau Hindu kau Buddha sebab tu tak nak boleh ajak ni. Pas kita masuk Islam ni siapa dia ajak kita ni.
500 tahun dulu adalah beberapa orang alik mari ajar orang lain tetap agama Islam yang masuk Islam ni. Pas kita tak sini rakyat orang hak sesat ramah ni sekeliling ni. Orang kafir ni sekeliling sini saja. Ada kita diajarkan dia kita pakai bunuh belakang orang kafir kalau pergi. Terlepas ke laut lagi. La ilaha illallah. Ajak memang. Kalau syariat kita tak ada apa tak ada. Pergi kita bunuh orang kafir. Ayat sedap. Tak gitu. Tak gitu. Nah. Kita ngaji dulu, kita baru tahu lah, baru kita tahu. Jadi syariat ni mengesahkan Tuhan ni banyak semua, tak kira orang di mana-mana. La ilaha illallah pada salat ni. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku berjanji denganmu Tuhanku. Nak kata gitu dah tak? Aku berjanji, aku berikrar, aku bersumpah denganmu Tuhanku bahawasanya Nabi Muhammad Rasulullah. Apa tu kau? Kalau lagu tu Abu Talib masuk Islam dah apa? Abu Talib masuk Islam dah apa? Kalau tu dalil katanya Nabi SAW dikubur di masa dia sakit nak mati. Sakit nak mati. Wahai saudara, katalah la ilaha illallah, nescaya aku bela pada masa esok. Dengar aku hadisnya dah. Abu Talib kata, aku kalau tidak kerana aku takut aku kena cicak kau pohon ni. Nescaya aku masuk kamu. Moga mau muni betul, muni rasul, muni nabi, dia kata. Kata Nabi Muhammad nabi tidak Islam lagi. Siapa dia kata Islam? Dia kata dia. Kita kata Nabi Muhammad itu nabi. Itu Islam lagi. Dia kata dalam Islam dah. Dia kata tak lagi. Tak biasa lagi Abu Talib itu. Pasal Abu Talib kata Nabi Muhammad itu nabi. Abu Sufyan kata ke Heraklius di Palestin, dia itu nabi. Katanya Heraklius juga, dia itu nabi. Katanya hadis lain pula, dua orang Yahudi tengok Nabi SAW, lalu dia pun mari kerabat Nabi, siung tangan, lepas siung tangan siung kaki Nabi. Lalu dia kata, mu ni lah, betul lah mu ni Rasulullah, Rasul akhir zaman, Nabi lagi, Rasul lagi. Nabi pun kata, patut apa yang menghalang kamu daripada beriman dengan aku? Dia pun jawab, ni hak akidah umat Islam lalu ni akidah ni. Iaitu kan dia, kita dilarang ikut ajaran kamu. Kalau tidak kamu ni bukan. Kata Yahudi itu. Yahudi itu mengaku Nabi Muhammad itu Rasul, mengaku Nabi, tapi tak sikut. Maknanya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ialah aku janji denganmu Tuhanku bahwasanya aku nak ikut ajaran Nabi Muhammad Rasulullah baru masuk Islam. Ni dak ni aku ngaku Nabi Muhammad Rasulullah. Sebab tu ya buat bila tak berhenti ni. Ngaku masuk dak, tak masuk ke luar. Kau betul kan? Pak. Debat gane pun dah. Nabi buat ke tak ni? Nanti Nabi buat ke tak? Baik tak buat. Lepas tu yang buat juga ni. Tak kira tu salah dah. Tak masuk Islam lagi. Mana hak janji dia? Tak clear lagi kau malam ni. Tak pecah lagi puyuh. Payah tak pecah lagi kau ni. Pecah lah. Kau tak pecah lagi ngaku Nabi Muhammad, ngaku Allah Tuhan, ngaku Allah Tuhan, ngaku kan dia la ilaha illallah, tidak ada Tuhan bagi Allah. Memang tak ada Tuhan bagi dia. Mu ikut pada dia dah. Maknanya janji itu tidak janji lah, tidak janji.
Asyhadu an saya ulang dah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nama saya mula lagi faham tak depan apa dah. Ni pasal nombor 2 apa dah? Tu pusing. Nah, semula dah. Pasal kita ni tidak ambil janji tu. Kita ni saka. Islam ajar apa kanak ni dua orang ni. Masuk Islam. Ajar. Sudah. Nanti usaha lagi ajar. Hanya lagu ni. Saya kata, tak boleh buat ni. Pasal apa dia ajak kita? Ajar surga warna ngaku ayat. Muncak dah. Masuk Islam dah. Baru ajak dia suruh kawan. Lagu itulah Nabi Luqmanul Hakim dan surah Luqman share ke anak dia. Kita sendirinya, ayah kita tak buat anak kita tak buat pula anak kita pula duduk dalam tu buat lagi. Kok tu ya payah ni? Payah ni pasal apa? Mahal lah kan? Tak ada Islam lagi. Setiap orang yang masuk mari itu, insya-Allah awak akan dapat pahala surga. Setiap orang yang awak ajak mari. Payah nak ajak kali ni, payah lah ni. Tak sih dengan Quran. Dengan hadis nak, dengan Quran tak sih. Nak tak sih tu, tak sih tu pun ada. Lepas tu Nabi buat ke tak? Tak. Kita buat kan tak? Ni tak pasal Nabi buat ke tak? Nabi nak buat tu. Tidak ada. Aku mengaku dia ikut ajaran Nabi. Maka kitanya ajaran Nabi kita ikut setengah. Ajaran itu guru kamu kita ikut kata. Campur sekali. Jadi rojok jauh. Lepas tu berharap nak ke surga dia. Herannya pula. Surga tu bila kita tanya, lagu mana surga tu hari ni? Pas dah. Ada beda lagi. Lagu mana? Kata dia nak bayar. Kapal nak boleh kapal. Tak boleh terbayar. Itu bayar lah. Waktu saya bayar. Kau Nabi bayar. Tak cakap mana kawai. Sudah. Maknanya, kalau kita tanya pula, ngaku ada mana? Ngaku Pak Azhar yang gini. Lagu mana ngaku ni? Pak Azhar tak boleh terbayar. Maknanya, wahum dan mereka bil akhirah tentang akhirat gitu. Hum kafirun, mereka orang kafir. Tak boleh lagi. Tak boleh rakyat surga ke mana, neraka ke mana, pada masyarakat ke mana. Sedangkan rakyat apa dalam hati. Apa yang dalam hati tak ngaji buat ni? Sebabnya mukadimah hadisnya ialah berkenaan dengan iman. Mukadimah hadis berkenaan dengan ambil Ismail. Tak boleh ke habis macam Abi Daud saja 1,500 hadis berkenaan dengan solat saja. 1,500 hak hamba ngaji lah dah. Tiap-tiap hari selama 6 hari seminggu, tiap-tiap hari 2 tahun. Cik. Ngaji pula 50 60 hadis sekali ngaji 2 tahun baru habis 7 bulan baru habis 1,500 hadis. Sebab tu tak ada sampah, ada rapat sampah sekarang. Air patah aku ni semaya. Tak kaji dah dia. Lepas tu orang tahu dia dalam Quran tak kaji juga lah. Ada kosong lagi. Lepas tu dapat gibahmu. Oleh kalau mau apa saya ibu jari gagak ini pada hak ni pada. Dah sunnah lah kan. Dah betul dah. Tak ada soal lah, saya tidak soal. Tetapi nak bincang tu tak berhenti. 2 minggu lagi nak bincang tu pula. Tayang gini. Ada tayang gini ada. Hak tu tak ada masalah apa lah. Dia tak ada benda nak bincang. Ilmu tak ada. Ilmu ada satu je. Betul tak? Ilmu ada satu je. Bila kita ajak tak boleh. Tak keras kita. Lagi lengok soya, lengok negara yang ada. Baik, terus apa dah? Ni. Al-aqimuddin, supaya kamu pegang teguh dengan agama ni. Dengan syarat tauhid itu kena pegang teguh. Nak pegang teguh dengan mana kalau tak tahu? Nak tanya. Macam mana awak boleh berpegang teguh dengan tauhid ni kalau awak tak erti? Sebab tu bila tanya kan, ustaz tak
Hati-hati kita tengok kita. Dia tanya, oh tahu ini tengok kita, sudah. Al-aqimuddin wala tatafarraqu fi, jangan kamu pecah belah tentang tauhid ni. Tengok tafsir situ kau dia ayat tafsir situ ramai-ramai. Dia ayat harga apa tu? Dia harga dia tak. Tak ayat apa. Hal itu yang tu ayat apa? Wala tatafarraqu fi, jangan kamu pecah belah. Pecah belah harga apa? Kalau ini dia kata jangan pecah belah pada dasar. Oh, pada dasar. Dasar apa ni? Apa? Longgar ni. Agak apa? Dia dah tahu itu pula agamanya. Tahu itu. Gini. Dia ni orang tafsir kawak ni orang Arab. Dia berada. Kita ni orang Melayu ni. Kenapa ya anda tulis lah kan? Tulis itu. Tauhid mengesahkan Tuhan tu. Jangan kamu berpecah belah dalam mengesahkan Tuhan ni. Gitu. Lepas tu dia berkata lah tu, kabru 'alal musyrikin ma tad'uhum ilaih. Berasa berat nak fikir orang yang ada akidah syirik ke Tuhan. Apa yang kamu ajak mereka kepada tauhid itu semula. Bila beritahu tu kan boboh hai moko. Nak apa? Acik gigi dah dia. Saya ada pelajar dia kata Pak, dia ikut Pak 5 orang mainan ni. 5 orang. Semua apa berlaku? Ngajinya sekolah Kristian. Ngaji sekolah Kristian. 5 ni pok ajar awak pergi ke sekolah Kristian. Jadi masuk bagi kelas aja. Dia ikut kau ni 5 orang. Jadi surah kami surah dengan surah kami dengan surah Maryam aja 2 surah aja ni. Jika sepujuk aja kau dia mau diikut kau ni 2 surah 3 sepujuk. Lalu balik ayah kata balik belajar ustaz tu susah. Yang dia nyata nak pas sekolah Kristian dah ni. Aduh, kita ni agaknya budak-budak muda dia akan sambung kerjaan ni. InsyaAllah begitulah. Jadi kabur 'alal musyrikin, berasa berat orang ada akidah syirik ke Tuhan. Dia buat syirik dah ke ataupun akidah dia syirik ke Tuhan. Ma tad'uhum ilaihi, apa yang kamu suruh mereka padanya. Mudah ya cek ni. Dia bila kita ayat tu dia ayat dia rubuh hai motor. Rubuh merah motor. Acik gigi ke. Ataupun duduk sebentar tengok je. Kita ayat tu dia mata pesih. Terapa kita ayat tu lagu pada ngatu. Tadi lama kita ni ada video. Lagi dah tak lagi. Ayat kita ni ada video kan. Jalan tanda-tanda. Kok sebenar wallahu a'lam tu kan. Tahu ada hati. Kitanya boleh tengok oleh luar. Boleh jadi ada video sungguh betul. Tapi ngantuk tu lah. Ngantuk selalu. Waktu tak lagu kan. Ngantuk tu tak lagu. Dia tak jawab. Waktu tak jawab. Pada video mata bersih. Macam yang masuk aktu gitu. Baik, kita start hari ini. Jadi saat ini mukadimah sikit ni kita surah ni. Jadi ni dah ayat. Ni Walladzina kita mula ni baru ni tadi mukadimah baru tu. Mukadimah. Baru minit dah. Walladzina yuhajjuna fillah. Dan orang-orang yang membantah pada Allah. Ingat ada seorang ustaz kata pada tauhidillah, tauhid Allah. Tak boleh kata gitu, saya ada ustaz saya kata walladzina yuhajjuna fillah, orang-orang yang membantah kepada ayat-ayat Allah ataupun pada tauhid Allah. Dia kata gitulah. Saya diajar oleh ustaz lain pula. Dia kata tak boleh.
Masa ayat Quran itu kata fillah, kepada Allah. Jadi kita tafsir mula-mula pada Allah dulu. Jadi awak kira kalau Quran tafsir awak tu. Nah, mula-mula jadi fillah tu kena tulis gini. Walladzina yuhajjuna fillah, dan orang-orang yang membantah pada Allah. Lepas tu buat dia hurai itu burungnya, iaitu mentauhidkan Allah, membantah dari hak tauhid pada Allah. Burungnya tu min ba'di mastujiba lahu, selepas dia tu sendirinya masuk Islam. Dia sendiri Islam ke tak? Dia Islam dia ngaku masuk Islam. Dia bantah ayat Quran kita baca dia. Ni hak ahli bid'ah la ni. Ni ayat bid'ah ni. Ni bah ni. Ni ayat bid'ah. Yang buat bid'ah ke? Oh ni ada ayat dia mau. Ni ada ayat baca ayat ni ke dia. Ni dia baca hadis kepada orang akidah rusak. Orang buat bid'ah ni akidah dia rusak dah. Pasal dia putus kalimah syahadat. Wa syahadu anna Muhammad Rasulullah, putus tak. Tapi awak jangan kata dia kafir. Jangan. Dia akidah rusak. Jadi kena betul ya. Walladzina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu, dan orang-orang yang membantah tentang pada Allah, iaitu tentang tauhidillah, ayat-ayat tauhid. Min ba'di mastujiba lahu, setelah mereka tu sendiri terima tauhid tu, dia terima Allah Ta'ala ni Tuhan, dia terima tu. Tapi bila kita kata awak kena baca doa dia berkata tak mau boleh tu gitu. Nah, dia kata tak mau boleh. Kita kena pakai brokah juga, brokah kita untuk buku. Macam boleh tu mohon tak. Pasal dia nak buat ramah. Itu tarikat. Allahu Akbar. Awak pun, saya pun ditipu, awak pun ditipu juga lah mudahnya. Tuhan pun kata, hujjah mereka dahidah, ditolak inda rabbihim, di sisi Tuhan. Kemudian dia kata nanti orang mati itu kelihatan bala. Tuhan kata tolak, betul. Dia mulut tu dia kata boleh tolak inda rabbihim wa alaihim, dan ke atas mereka ghadabun, kemurkaan daripada Allah. Walahum azabun syadid, bagi mereka azabnya teruk sesat di akhirat. Kerana azab pasal akidah rusak. Buat bid'ah ni ialah apa, mengaku Nabi Muhammad, awal nak janji nak ikut Nabi Muhammad, tapi kalau Nabi Muhammad ajar ikut setengah, penjahat ajar kita ikut kata campur sekali. Lepas tu dia pun kata, sebab itulah dalam ibadat ni dia ajar satu akidah lain. Dia panggil akidah bid'ah lain, iaitu ibadat ni kita tak boleh lah nak harap, tak boleh mengharap kepada pahala, nanti tak ikhlas pula. Tidak kira ni ajar tak boleh mengharap pahala, tak ikhlas pula. Bukan tahulah malah mana macam mana. Dia kata gitu. Dia tak ada satu akidah bid'ah. Akidah bid'ah, akidah bahawasanya tidak ada orang diajar lah. Awak percaya tu tak? Sudah. Akidah tu bid'ah, percaya tu kufur. Pasal benda ni bukan hadis Nabi, dia kita aneh. Kenapa kita aneh? Sebab wirid-wirid yang dia ajar tu tak ada dalam hati. Sebab tu dia kata kita ni kena nampak jujur dah. Tuhan yang dia buat ibadat ni lebih terkenal lah. Dia tahu lah Tuhan awak kira orang mana. Kalau kita agak kepala, nanti tak ikhlas pun dah. Tak tidak. Jadi Tuhan kata dalam Quran tu, bila kamu puasa sebulan puasa, lepas tu mengharap pada pahala, ada kan? Ihtisaban, tempat dia surga. Tengok, mengharap pada pahala. Ayat ni dia tafsir molek-molek ni, ayat ni dia tafsir molek-molek ayat. Ihtisaban, ayat Quran mengharap pada pahala. Hadis benar, hadisnya kita ambil ayat Quran. Nyajar ke kita supaya kita ni sikit. Hari sikit
Dia gini setelnya. Asal ke tak semaya, dia kerja supaya awak ni tak semaya macam. Lepas tu awak pergi semaya. Bila pergi semaya, dia lupa pakai semaya tu pula. Setel, lupa situ pula. Lupa mana? Tak ada tu masjid, semaya rumah. Janganlah. Lepas tu semaya rumah pula. Tak apalah semaya karet. Dia bisi. Nah, tak serem gila masjid. No, lambat no. Mai rumah ada. Pasal kalau pergi ke masjid tu ada orang ngajar. Pergi dengar tu jadi sikit-sikit. Dia juga lah masuk dia buat sikit-sikit. Tak wifi. Lepas tu kalau pergi ada ke bos itu pula kaya. Ustaz tak harut tu, ustaz takut tu. Ustaz ke bos itu pula. Lepas tu bila orang tu mengaji di surat-surat pula. Bos tak payah dengar dah pada masjid lah, mari kisah pada lah. Tak payah nada kita nak. Lepas tu dah duduk ngajar tu raja kata baca wirid sikit ya. Kita buka. Wirid tu setel aja wirid tu. Bawa kita buka sama. Maka pun kita ngati, dengan syarat yang ngati oleh kecek dengan orang. Tidak putus, dia tambah. Putus. Bila putus ni tak cekak lah. Maka bila tak larat nak baca wirid panjang-panjang ni, maka baik kita baca wirid rumah lah. Dia. Jadi bila baca wirid tengah malam banyak tu, maka nak semaya tahajud tu jadi tak larat. Jadi baca tahajud tu juga jadi geng-geng. Besar wirid tu pula. Nanti tu nak ada. Apa? Bila ngaji pula, ngaji hadis. Pasal ngaji ya Quran tu. Pasal ngaji dah. Pandai dah hadis, pandai dah. Jadi waktu tu ngaji sikit tu, ngaji sikit. Lepas tu ngaji lagi tu. Pandai dah balik sekat semaya rere lah. Sekat semaya rere, tak payah apa lagi. Lepas tu kalau orang tu ngaji pula lagi, harus poso agama pula. Pandai sekat ni. Ngaji lagi tu, habis so kita ada. Dia pun tanya perkataan so lagi. Kita ngaji kita ada so lagi. Bukan dia pula. Tafsir ada lagi. Tak lagi. Awak kira 2 tahun ngaji nak habis so kita ada. Tu kalau ngaji dia lagi. Pahala dunia kita tu 12 tahun. Dah. 12 tahun. Tafsir ada lagi. Tafsir Quran lah dia paling takut sekali. Pasal sini kok konsep hati tu. Kepercayaan yang ada dalam hati itu akan ditonjol dalam tafsir Quran. Selagi demo ni tak faham esok kita tahu lah buat sunnah macam mana beres, tak salah apa lagi saya. Pasal membuat aku lagi beres tak ada. Saya nak tanya, patel ke pakai tin nama pakai Pak Beran, dari mana? Ada je dengar? Ada je dengar? Ustaz ngajar? Tak je dengar. Dia benar ni kufur ke tu kan? Tak boleh pakai tin nama. Dari 40 tu tak boleh makan benda berdaga. Tak boleh makan benda ayah-ayah kamu tak boleh makan. Pasal nak suruh jaga nama semua tak. Tu buat semua tidak. Lepas tu dia buat yang lelaki baik. Kita buat ni untuk kita buat dah ni. Lelaki buat beres. Lelaki nya tak patah ini dah. Dah dua sekali. Kufur pada Allah Ta'ala. Kufur ni Tuhan halalkan makan daging, makan ayam. Tiba-tiba gano-gano ni nak suruh barang yang jadi kecut semua lah. Tak boleh makan. Tu dia. Jawi tak boleh makan telur. Nak makan kek kering. Zat. Ni akidah. Ni tak ajar ni. Tak ada siapa dia rakyat dalam ngajar. Saya pergi dah nak baju sampai ustaz di Kuala Sungai Sipu saya. Dia ayah ni. Saya bertanya ustaz.
Ini maksud gak dia ada Pak? Ustaz tahu kan tak ni? Apa Ustaz mengajar? Kalau yang Ustaz sendiri tak erti. Main terbaik tak ada orang. Bisa ngasih baik. Ayat dengar yang mengajar. Ya, tegur lah dulu. Nah, jadi ayatnya setan ni setiap tempat dia ada perangkat dia. Perangkat dia so. Apa pakai ngaji pula? Ngaji pula dia ada soal, dia nak tahu. Ngaji tafsir Quran. Dia kata pandai dah kali. Mana? Kata waktu dekat saudara. Pasal nak boleh kau ilmu tu minta kat Tuhan. Lepas tu kita kata apa dia? Tuhan tu ngabui. Rahmat dia Tuhan tu ngabui. Ilmu Tuhan tu ngabui. Tiba-tiba kita kata apa dia tu? Dia kata pada surah pada dekat kepala ilmu ada tu terhakim pula tu. Ada pun. Ingat tak? Baik. Sambung. Yaitu Alladzi Allahu alladzi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan. Allah Taala lah Tuhan yang menurunkan kepada manusia semua kitab Quran ni bil haqq. Bil haqq ni makna dia nya dengan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran cara ke adil ke apa ke? Ni. Kebenaran apa dia sini? Kebenaran sini dengan kebenarannya maksudnya li izharil haqq, untuk zahirkan kebenaran. Bahawasanya Allah Taala tu Tuhan kita. Jadi Tuhan waktu kitab Quran ni nak suruh kenal Allah Taala tu Tuhan kita. Kitanya tak sih. Pasal kenal nak belajar aku sifat 20. Ni kau kali ni tu kaya. Dan ayat macam ni banyak dalam Quran ni. Allahu alladzi anzala al-kitaba bil haqq. Allah Taala lah yang menurunkan kitab Quran ini bil haqq, untuk menzahirkan kebenaran. Dialah Tuhan kita. Pada dia saja kita kena sembah, pada dia saja kita kena buat ibadat, kita kena berdoa. Wal mizan, dan dalam itu ada timbangnya. Apa dia timbangnya? Iaitu tauhid syirik syirik. Benda yang halal, ada yang haram. Mizan. Wal mizan, ada yang benar, ada yang batil. Dalam kenal Tuhan tu. Dalam nak kenal Tuhan tu, dalam Quran ni beritahu kedua. Tauhid syirik Siapa orang kata saja Ustaz Allah tak ada cerita lain, dia saja katakan dia. Mu tak faham ni ayat Quran ni. Dia nak marah kita, hak kena kita faham. Dan ngaji dah ada mah. Dok lagi kita Pak ayat Ustaz tafsir tu. Dah awak kan kita kata tafsir Quran, dok lagi. Tapi sampai Ustaz tafsir tu ayat Quran ada kok. Lagu ni ada. Dia kata iti bi Quran, buat mari Quran. Ghairi hadza, bukan tafsir tu. Batilu atau ubah saja mana dia. Atau ubah saja ayat lain tafsir dengan ayat ni. Ada surah Yunus. Setiap batas dia tu ada ayat Quran. Saya tulis dalam tu saya tulis. Ada bakar ni. Tafsir dengar. Meh kita nak tubik. Tapi mesti ya. Tubik ke kali awak kan. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Dan tidaklah kamu tahu kiamat tu dekat. Enggak dia. Tidaklah kamu tahu kamu ni nak mati bila. Jadi kena mengajilah cepat-cepat. Tu. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Tidaklah kamu tahu kiamat tu dekat. Jadi oleh kerana kiamat situ kita kiamat mu tak tahu nak kita. Sudah bisa betul lagi. Kiamat tu ada dua makna. Kiamat akhir zaman selagi kiamat kita sendiri. Nabi kata kamu ni ada kiamat kamu. Bahawa maknanya tidaklah kamu tahu mati itu dekat. Maka ngajilah cepat-cepat supaya tidak guna. Ada kan?
baru ayat. Tapi biasanya 3 sudah dah. Dia kiamat tamu, kiamat kita, kiamat sebenar tu, kok mana orang ni tak baca lah cik. Kok kiamat senati ni, kok mana orang ni tak baca. Lepas tu, gunung kanai baca. Jadi orang cara kau mau banyak atau tak baca. Sampai kiamat baca belakang cik. Jadi debu habis licin, gunung kanai dia debu. Bapak body kita dalam bumi tu tak debu. Jatuh tu yang tawa tu 3,000 orang mati tu dalam tu. Boleh jumpa 30 orang. Tulah aku tak ada. Tulah tak ada. Jatuh. Jadi hancur lah tu. Oh. Tak jumpa kali tu gabuk tu. Tak jumpa banyak. Kiamat tu. Allah. Nah. Yasta'jilu bihal ladina la yu'minun. Minta segera mati tu orang tak beriman. Panak nak bunuh diri buat dia. Bahasa itu tak ada di sini penimpan dah ni. Nego lah kapal lah bunuh diri. Yasta'jilu bihal ladina la yu'minuna biha. Minta segera mati tu, kiamat tu orang yang tidak beriman dengan kiamat. Walladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman mushfiquna minha, sangat gerung dengan mati tu. Pasal apa gerung dengan mati dengan kiamat ni? Pasal tak tahu ibadat dia ni Tuhan terima betul. Doa dia tu Tuhan makbul betul. Doa minta apa dia tu Tuhan makbul betul. Dia hanya boleh berharap Tuhan tu terima ibadat dia. Ibadat juga. Dia suka orang mengaji tu lah. Mengaji ambil biasa SPM 12 mata pelajaran. Dia ni tak boleh awak soalan. Balik ayat umum Juri tu ke tak apa adalah tak apa. Apa? Soalan tak apa molek ke apa. So daripada 12 mata pelajaran tubik mari 12A1 dia. Orang yang tak apa ni kan, hak ngaji ambil 7 mata pelajaran apa kau. Dia tubik kan ambil besok hore selalu. Lagi tu kau apa lagu mana? Tak gitu. Orang hak tak biasa tak apa tu, dia berasa sedap tak ambil besok. Tak gitu. Wa ya'lamuna annahal haqq. Sedangkan mereka tahu bahawa saja mati itu mati, dia tahu sungguh-sungguh. Wa ya'lamuna annahal haqq. Bahwasanya dia tahu sungguh-sungguh, bahwasanya mati itu kiamat itu dia tahu sungguh-sungguh. Betul berlaku. Ala ketahuilah innal ladina yumaruna fis sa'ah. Sesungguhnya orang-orang yang membantah, yang kadang-kadang dengan ragu-ragu, bantah pun boleh, bantah tentang Quran pun boleh, orang yang bantah tentang kiamat, orang yang bantah tentang kiamat pun boleh, ataupun orang yang ragu-ragu tentang kiamat ni, la fi dhalalin ba'id, duduk dalam sesat yang jauh. Ada 2 tafsir daripada kefahaman yang saya berhajar saja. Satu orang duduk dalam sesat, agama, sesat akidah dia. Bila mati saja tu dia tu duduk dalam kesesatan yang jauh. Dia duduk dunia dulu sesat jauh dah. Cuma dia segera dia tu beriman. Segera. Selaginya ialah orang yang tak percaya rasa ke akhirat. Orang ni sesat leh ni. Iaitu contohnya Hindu Buddha. Orang asli ke apa tu kan. Dia hidup, dia agama dia bukan daripada kitab lah. Orang ni sesat leh dia. Maka fi dhalalin ba'id, duduk dalam sesat yang jauh daripada kebenaran. Ada pun Kristian tu walaupun dia sesat, dia ada banyak serupa kita.
Yahudi tu walaupun dia sesat, ada banyak sebab kita. Munafik tu walaupun sesat, semua aja tak tinggal. Munafik ni ada semua tak tinggal pun, cik. Tapi munafik, tak ke mana munafik? Apabila benda tu melibatkan diri dia, kepentingan dia boleh kejam mata telah. Benda salah kejam mata telah. Itu sebab bila ajak ke jihad tak sikit. Bila minta derma cakap kamu tak sikit. Betul. Macam dia jihad, dia munafik ni duduk atas golik benarnya ialah binti derma. Wali itu sikit. Baik. Allahu latifun bi'ibadihi. Dua tafsir tadi dah. Tak tahulah hal itu Tuhan mana sah. Tuhan nak lagu mana tak tahu. Allah alam. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha. Allah Ta'ala itu mahal berhubung dengan hamba-hamba dia. Yarzuqu man yasha. Dia beri semacam rezeki pada siapa-siapa dia nak. Banyak pada, sikit pada dia beri. Orang kafir pun beri semacam. Jadi dia tahu jadi pilihan boleh. Kafir tak percaya Tuhan ada pun beri semacam. Pasal Tuhan itu makhluk dia nak, makhluk dia. Allahu latifun bi'ibadihi. Allah Ta'ala makhluk beri belakang. Beri belakang lah. Dia janji dah orang itu dia beri. Orang mana orang kaya tu dia beri. Orang mana nak jadi bilangan pun dia beri. Orang mana boleh. Nak kumpul lah mana pun tak ada masalah dia. Pasal dia beri itu untuk uji. Untuk uji orang yang di bawah ni. Untuk uji orang yang boleh tu. Nak uji orang yang boleh ni pula. Begitu juga kemiskinan yang dia beri. Untuk uji orang yang boleh. Kemiskinan tadi. Dan untuk uji orang yang ada binti tu pula. Dua-dua. Makan bakar. Tapi dia dalam beri rezeki ni siap dia. Bila dia cipta makhluk dia ni, dia siap. Dia beri. Maka Tuhan tu dia panggil Ar-Rahman. Sifat Allah Bismillahirrahman. Ar-Rahman tu makna siaplah. Siap kesihan Tuhan tu. Saya dia tu pada makhluk. Tak kira lah nak api lah mana, makan babi cuma mana, nak semua berhala cuma mana, beres. Dia beri semacam. Selama mana dia janji orang itu hidup bila. Selama mana hidup. Dalam hal ni ada kesilapan, kefahaman setengah-setengah kita, setengah-setengah ustaz kita. Saya nak tanya awak semua ni dah. Ada orang kafir, semua berhala. Kafir lah dia, ada semua berhala. Saya nak tanya, dia ni satu orang kafir duduk dalam kuih, misalnya Hindu lah, duduk dalam kuih semua, orang mari, dia pun tolong berokah, jadi tolong buat nyembah apa semua. Mana banyak dosa dia, atau kau sama banyak kau, ataupun banyak dia kau dosa, berbanding dengan satu orang Hindu, hari mula-mula dia Hindu, hari nak nikah dia Hindu, hari dia nak mati dia Hindu. Semua berhala dia. Tak begitu. Berhala tak ada rumah dia, tapi dia Hindu lah. Saya nak tanya, dosa dua-dua ni siapa namanya? Tanya orang kafir ni. Orang kafir. Siapa kan ni dosa dia? So ni tak sama. Dia hari-hari dia duduk dalam kuih dah dia. Mengabdi diri, menghamba diri kepada berhala tu. Dia pun memang menyembah berhala dia nya. Tolong make up, tolong cuci, tolong mandi berhala tu. Lepas tu bila orang mari, dialah pula orang yang jadi broker bagi semua berhala tu. Kan? Satu orang lagi Hindu juga. Tak nak nikah dia Hindu. Mana dia Hindu tu dia menyembahnya tak dia nak nikah tu yang dia sembah. Lepas tu tak dia mati. Ataupun tak beranak. Adalah ketika dia sembah berhala. Masa lain dia tak sembah. Saya nak tanya siapa pada dosa tuan? Pasal dia kafir. Ada. Nanti saya tanya awak pula dah. Saya tanya awak. Satu orang dia berzina sekali.
Satu orang 1000 kali dia berzina. Jadi kira-kira soal apa? Pasal Malaysia hududnya sekali ya. Nak tanya ni, nak tanya. Cuba kena. Tak cuba lah. Kan? Pasal ada kefahaman ni, lagu ni ada. Ni saya nak ayat ni, ada nak ayat benda ni. Dan benda ni ialah bukan yang akidah. Dan saya rasa saya tak kira ayat lagi kepada sini lah. Kepada orang sini berayat ayat. Ni, dia dengar ni. Satu orang Hindu duduk dalam berhala dia, semua tak berhenti. Pada muda sama mati dia. Dalam pakai dia tak cak apa, tak sami dia lah. Air walat lah, tak neko, tak berapa. Nak menyembah tak berhenti. Seorang lagi Hindu juga, tapi dia tak pergi ke bukit. Sekali tu ya, dia tanya dia tak neko je. Mati muka orang lain dulu tu. Sumpah kan tak dosa syirik ni. Orang tak sumpah lah. Macam mana orang buat dosa balas sekali. Jadi kita buat dosa, kita orang Islam buat dosa banyak kali. 1000 kali kita berzina, balas 1000 kali. Orang kafir berzina tak berhenti, lepas tu dia berzina pula. Tak ada cah dia berzina, tu pasal dia kafir. Dia nak banyak orang ni. Cah semacam dia minaruk tu cah semacam, dia berjudi tu cah semacam. Baik, bermaknanya ada juga orang kafir dia kafir, lepas tu dia minaruk pun dok, pakai babi pun dok, zina pun dok, dia orang lain berbanding dengan satu orang kafir yang buat laka, maka tentulah dosa tak sama. Maka begitulah bezanya. Contohnya macam Abu Talib tu, dia tolong Nabi kena ada aku tu, maka dianya selipar dia buat daripada api neraka gelenggang otak. Lepas sekian lama Nabi kata ditambahkan azab lagi. Lepas sekian lama ditambah lagi. Lepas tu kita yang pula ni, saya nak tanya apa? Jadi dia tu syirik kedak tu, orang Hindu tu. Dia tak tahu dia syirik ke Tuhan ke mana? Tu dia. Dia tak tahu tu. Dia tak tahu sebuah berhala perantara itu syirik ke Tuhan. Dia tak tahu. Tadi awak kata di sini ke Tuhan. Kenapa? Lalu dia tak tahu ni. Awak kita tanya tak percaya. Dia kan tak tahu. Maka kena cak ada nak tanya pula ni. Cak semacam. Pahala kita tak tahu hasil ni. Cak semacam. Maka ada ustaz kata tak cak. Oh, kerana tak tahu. Ada. Dalam YouTube ada. Oh, dia kata ni sunnah pula tu. Ada seorang ustaz tu sangat Allah, saya kecik kat telefon. Tapi kecik dekat memang kita bawa duduk ni. Kecik kat telefon. Ustaz sini, dia telefon dia. Dia kata kalau tak tahu buat syirik itu dosa aja. Dosa belah mana? Dosa belah mana? Bila tanya dosa belah mana pula? Dosa lawak kok, curi kok, dia buat syirik ni dia tak tahu. Dia pun ustaz dia kata dosa. Saya bertanya, dosa mana? Kelas mana? Hadis mana yang kata dia berdosa saja? Kalau berdosa pula kelas mana? Sepak kaki dah. Lidah tu belik di gigi bos di Belanda. Belik saya belik tu. Okak. Jalan dekat sepak kaki. Bila pergi kau pujuk saja dekat tok ada. Dia tak tahu benda tu bila buat tu jadi dosa. Kelas mana tanya? Baik, saya nak tanya sekali lagi. Kita ramai-ramai ni. Kalau kita buat bid'ah tu hukum yang berapa?
Jakarta. Untuk getah lah. Pasal apa tak si royak ni? Takut anak murid orang dengar tu lagi tak si dengar ngaji dengan dia. Tu kok sebenarnya. Melega. Apa-apanya? Sialah dia tak tahu benda tu kubur tu. Allah, ni royak dosanya. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Sekiranya Muhammad tu mengada-ngada dusta kepada kami, perkara yang kami tak kata, dia kata sikit biasa ya. Summa aqadna minhu yamin. Aku akan pegang dia, senyum dia dengan kanan dia. Dah pegang dengan kanan lagi. Summa laqatna minhu wati. Kemudian aku akan senyum orang jatuh dia cabut semua sekali. Bermakna Tuhan nak bunuh Nabi Muhammad kerana buat bid'ah so. Jadi kita buat bid'ahnya boleh masuk surga. Allah Rabbi ya kari dusta ni. Ni kan sebab tu saya kata dia akidah ni kena ngaji Quran ni. Dia tentu tak sama orang yang ngajar tafsir Quran dengan ngajar dia nanti. Tentu tak sama satu orang yang belajar dia ada dia mati mak duduk dengan pok. Satu orang je mati pok, mati pok duduk dengan mak. Dua orang ni tak sama ngajaran dia. Tak sama. Satu orang mati mak duduk dengan pok dia. Pok dia ajar lain. Satu orang mati mak. Asal pok duduk dengan mak. Duduk lain. Tak. Tidak gitu. Jadi belajar tafsir Quran ni belajar apa dia panggil? Belajar hadis ni belajar ngomong. Bahkan belajar sebelum ya. Belajar tafsir Quran tak belajar hadis. Tak boleh. Tapi hak waliknya hak belajar hadis tak ngaji tafsir Quran. Hak tu walik. Setel lah. Setel tu pada dengan hadis dah. Pasalnya tauhid ni man amila salihat. Syarat dia siapa-siapa buat amal soleh, syarat dia wa huwa mukmin. Nak beriman tu nak tengok Quran. Syirik tak buat. Tak ada syirik beriman. Kalau syirik tak beriman dah orang tu. Amal soleh buat tak pakar. Tak payah lagi pak. Dah royak takut balik kaki lagi nak suruh rumah boleh. Leh. Ni ada ajaran pula kalau wajah dah kalau buat bid'ah tu. Orang tanya ustaz, apa kalau buat bid'ah lagu mana? Nabi tak buat tu. Dia jadi pelik, ada ustaz dia pelik. Bimbang tu bimbang. Kalau dia tahu, dia susu. Kalau dia tak tahu, dia tak boleh ngajak. Nah, tu dia, cipin di situ. Nak ngajak kawan dia orang jahil ni. Betul dia. Saya kalau ngaji dengan saya, habis baca Quran, saya tak boleh sangat, tak boleh. Kalau saya tak jelas awak ni, tauhid tak betul, tak boleh. Tak boleh awak ngajar tak boleh. Tak boleh. Sampai tu hari kita kata tak boleh, memang tak boleh. Lagi tauhid tak betul. Maknanya siap sore ni kita nak ngaji buah, ngaji kapok. Penting ngaji hati. Ngaji hati, itu syarat tu. Tapi nak dapat syarat tafsir saya tu, akidah nutup. Alright. Ustaz saya dia beri takar. Saya ngaji dengan ustaz saya, tapi saya berdasar pada saya tak berani wui, tak berani. Payah sikitlah kan kita tahu dia kena betul. Apa yang tak saya tahu betul ni pula. Kau. Baik, ini dah kau jawapan dia. Maka yuridul hasar akhirat. Siapa-siapa nak tanam ni akhirat, nak pahala lah sini, nak pahala akhirat.
nazid lahu fi harthih, maka hendaklah dia, maka akan ditambah pada dia pada usaha akhirat dia tu oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri pada dia di dunia pun boleh, di akhirat pun boleh. Itu makna tambah. Wa man kana yuridu harthad dunya, siapa-siapa yang nak tanamnya dunia saja, nuktihi, saya akan beri kepada dia minha, daripada apa yang dia nak itu. Wa ma lahu, dan tidak ada lagi baginya fil akhirah, di akhirat pula, min nasib, dari sebarang perkara nak buat bahagia untuk imbang, kosong. Siapa-siapa mangkana yuri mangkana hayat, siapa-siapa buat amal soleh kerana nak mukuk, juga batal amal ibadat dia. Mangkana yuridul ahad, mangkana yuridul hayat di dunia, pada surah Hud, mangkana yuridul, Allah dah ingat. Siapa-siapa buat usaha akhirat tu, dia tukar dengan habuai dunia, batal lah itu amalan dia. Kalau dia ambil piti semaya jenazah, batal lah jenazah. Lepas tu pahala dia boleh tu, batal dia. Lepas tu dia akhirat kelak, alladzi la salahu, tidak ada lagi bagi dia fil akhirah, di akhirat kelak, illa nar, mereka api neraka. Wa habita ma sana'a, kubur semua pahala dia buat tadi. Wa batilun, batal pula ma kanu ya'malu, apa saja yang dia sudah buat. Yang kalau ngajar batal, kalau ambil piti semaya jenazah pun batal semaya. Mana kalau semua orang semaya jenazah tu ambil piti laka, mana jenazah tu tak semaya lagi. Kalau yang ambil tu ngaku apa? Kita tak baca nanti. Ini ayat Quran sana. Nah, surah Hud ayat ke 15 ada silap. Lepas tu orang jembu je pula, dia pelabur. Maka dia yuridul hayatid dunya wa zinatha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yanqusun, ulaika laysa lahu fil ulaika alladhina laysa lahu fil akhirah illa an-nar, mereka api. Wa habita ma sana'u, gugur semua apa yang dia usaha. Wa batilun, batal pula ma kanu ya'mal, apa dia semaya tu. Kalau dia ngajar, batal semaya, pahala ngajar. Tempatnya ngaku. Tempat tu orang habis piti pula. Orang habis piti pula. Fa man Allah mimman iftara Allah kadhiba, siapa lagi lebih zalim, lebih pada dusta pada Allah. Dia kata, we piti semaya jenazah tu boleh pahala. Dia pelawak ke Tuhan. Dia tulis pelawak ke Tuhan. Iya. Waktu tu ngaku ya. Waktu lipat-lipat ganda tu. Dia buat bid'ah dalam ibadah. Waktu buat bid'ah dalam ibadah, ibadah kan dia sedekah tu ibadah. Pasti tak ada orang royak ni. Tak ada. Pak bila royak awak, ajit dia ayah dia mati. Ayah tu belum pada semaya jenazah. Ayah dia duduk dalam sah dah ni. Anak saya jadi imam saya pun pandai. Anak beranak dia lari tak dia. Anak beranak dia 3 jok nak gula nak buat apa benda lah, nak pilih-pilih apa lah, sopit-sopit saya payah pun dia orang masuk sah ni, nak saya dia anak saya Ustaz Salah di depan. Jadi sayanya jadi makmum, saya pun pandai belakang. Dia kakak semua gue rumah ni, gue pakai gue pilih kita tu pakai ni. Kalau sudah ambil lah, kita tu habis pahala banyak dah. Nah, gitu dah. Lebih banyak dah, biar pahala banyak dah. Iaitu satu bukit Uhud buat daripada emas pahala. Mana seolah-olah boleh emas sebesar bukit Uhud, dia infak pada orang tu pahalanya. Nah, tak sudah ambil lah. Ada orang jawab, oh, dah pak ni pula nak tambah lagi, satu lagi. Wah, tak sarawan tu ada depan. Saya dah popo saya taruh lagi. Saya popo. Waktu rumahnya kan. Allah kat tanah kepala kan. Kita boleh kerja sekali. Kalau tak apa lagi boleh dapat sendak. Kan, bila sudah sendak tu ada lagi kan. Apa dah.
Kalau pahala, kalau boleh sekat orang mati ni dengan baca-baca buat tanah tepak ni, tak payah semaya. Kok kita kata kata berapa, saya duduk dalam bawah ni dalam kubur dah. Bukan datang ke bawah tu. Duduk dalam kubur tu. Terus sekali banyak di bawah tu. Apa dah? Kalau boleh ni kita pakai tosok semaya belakang, pakai kepatan untuk sosok guys. Kau ada? Bila mati seksa kita di dekat tanah, kita risak dah pakai azab kubur. Bagai tepu betul. Tu dia. Dia buat senda. Kita tak apa lagi buat senda tu, kita senda tu. Dia baca tu. Tanah tu. Saya boleh buat dah. Tak payah semaya belakang kalau boleh senda. Tengah pitih kau ni kan. Ya kau lagi. Tak tahu orang kata baru saya kalau mati tak sebagai lah tadi main seram. Seram. Ni bagi tugu awak beda. Atau siapa-siapa awak beda. Awak mula. Ablahum syuraka'u. Apakah dia ada tugu syara'u lahu. Dia buat syariat untuk mereka. Minat din daripada agama. Semaya ajak nega. Siapa cakap? Saya tidak kagak gelik dah ni. Saya kata tak kagak dah. Ngatuk peti je berapa. Tak ada dah. Bila ngatuk peti ada peti lah. Kata ini maya. Ustaz lah. Saya ada hari tu. Dia tanya suruh saya semaya ajak. Dia kata saya berhenti lama dah. Jadi tak car cari tak car lah Saya tak sedar dia baca. Orang suruh saya semayang, saya jawab lalu. Saya kata maaf lah saya berhenti lama jadi baca, saya baca lagi. Saya masih selai lama, tak cuba kan. Kau yang apa? Saya kira. Bagus terbaik Itu dia malah dia pun marah orang berapa itu dia. Dah sepatu Tuhan saya kata tadi. Jadi Tuhan itu terkesan. Pasal orang makan buah belakang. Saling ni orang kira ni orang Malaysia muka mengajak belakang. Orang kata. Dan saling kita dia serve dia buat lagi. Ada lagi. Kalau kamu tengok dia buat serve dia, maka banyak lagi lah bila dia sudah buat. Siapa dia ya? Tu. Ya. Gini. Mana ni? Tak sebab lah pun kebuk kita di Habibah ni. Pasal saya tahu mana pelajar. Kalau saya bagi dia pun tak tahu nak belum. Jadi gini, apa yang kita boleh buat dan kita selamat kita. Setiap bidang, setiap diri yang kita tahu ni, kita selamat dari ini kita. Ni aja deh. Mula-mula sekali ajak saya. Dia suruh saya semaya ajak. Saya kata dia dah. Saya tidak berhenti jadi ajak. Itu dah dia. Main ajak boleh balik. Mula-mula sekali suruh ajak dia. Saya kata saya berhenti lama dah jadi ajak. Ajak dia. Lepas tu bila dia tahu dia pun ngaji. Lepas tu dia lah ajak ni. Tu. Maknanya hidayahnya kita tak boleh beritahu kan. Kita rakyat apa dah rakyat lah. Encik ni tengok ni syara'u lahum. Dia buat syariat untuk mereka minat din daripada agama. Lepas dekat dia buat syariat baru pula dia kata letak air. Dia tidak letak air dah di tanah tu. Makan ni pun duduk nak pergi besok kan. Ibu bapa hari Jumaat kan dia atas lah dia baru makan ni.
Bawa makan masuk Maggi lah, apa Taiting apa semua. Buka kena buka lah kau. Masuk cah dalam makan net tu nak. Apa tipe apa tak usah lama dah tu nya. 10 tahun 20 tahun lagi kita bobok ni letak budak tu depan. Ni lah tu budak anak kita apa ajar. Ni lah dia. Dia syirik ni dia tak berhenti dengan syirik ni akan syirik salat. Buat pula buat ada lagi. Oh Allah, tak berhenti ni tak berhenti. Kalau selama ni kita tak sekat top. Wal takum ummatun yad'una ila al-khair. Wa ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di kalangan kamu satu buah yang buat kebaikan. Apa dia? Larang orang, suruh orang buat ma'ruf. Kenapa dia hanya ajak buat ni? Kenapa dia ma'ruf? Kenapa dia doya? Faham? Kenapa? Maya puasa kakak haji. Quran kembali mengesahkan Allah Ta'ala dengan cara belajar Quran. Kembali mengerti hadis Nabi, belajar hadis Nabi, supaya daripada reti perkara tu waktu sembahyang, puasanya, apanya. Wa yanha 'anil munkar, dan mencegah orang daripada buat munkar. Apa dia? Zina, nara, apa tu? Dah syirik kepada Allah besar sekali. Yang kedua bid'ah pada agama. Lepas tu baru dosa-dosa besar. Tafsir ayat tu nyopek ni buat ni lagi. Nyopek ni ke dia. Siapa kita tak tahu dah makna sunnah. Lepas tu kita kata orang Kristian, oh dia sudah ubah suai. Dia tak Injil, dia sudah ubah suai, kita tak Taurat. Kitanya buat juga. Kitanya. Jadi saya nak tanya dah sini mari tu lagu mana nak jadi buat ni kata sih. Allah ngeluh dah. Buat hang saya buat agama ni kata sih. Aja ya. Dah, iaitu maknanya dengan tarikat. Semua jenis tarikat tu maknanya semua jalan-jalan selain daripada jalan Nabi. Semua tu outside semua kali. Semua sekali. Tarikat apa? Tarikat maknanya jalan. Dia kata jalan ni jalan Nabi, buat ni jalan tu kita, buat Nabi Fatullah. Ya, dia kata. Ada apa? Pokok kan. Jalan tu, jalan wirik-wirik banyak-banyak tu ada syirik boleh jalan. Ada jalan tu. Ada dengan hizbunya. Ada wirik hizbu macam ni. Ada. Isi ada lah. Kalau belajar kan macam mentah. Syirik apa mana? Pak duduk geger dalam WhatsApp tu bukan dia, dalam Telegram tu kan dia. Lawak sifat ya. Dah tu kan. Apa? Ujung bunga pucuk. Bunga pucuk. Daripada pokok semua sekali tu pun. Pokok pun dia patai pun dah pun tak. Wirik-wirik yang diajar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah hadis. La ilaha illallah kul malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah. Soalan. Tak ajar tak kena wirik tu, kena wirik ni. Allah. Kamu dia lagi lah. Hasbi Rabbi. Hasbi Rabbi. Allah. Soalan. Gini, dah gini, mudah ya, dah. Semua wirid-wirid tak tepi semua. Semua akidah tak tepi semua. Sehingga kita jumpa hadis dia. Tak jumpa hadis berdiamal. Nak tahu mana betul, kau lepas aja kalau tak tepi lagi. Takut tidak dari hadis dia pun. Allah. Bila ada semaya pada ni. Nak tahu wiri hok dia nak tahu lepas maya. Astagfirullahaladzim. Apa ada? Apa? Allah manta salam wa salam. Wa alaika ya salam. Apa tu? Tak ingat dah. Saya tak ingat dah lagi.
Panhaina rabbana bisallallahu wa dari jannah salam. Waktu tu tak tambah lagi. Ni waktu. Allah manta salam wa minka salam tabarak rabbana wa ta'ala. Ya zal jalali wal ikram atau ya zal jalali. Tu ya. Wak tengah tu mereka tu masuk di dalam tengah ni wirid tu. Hak tu dia. Ha. Lepas tu rukuk semaya berapa? Rukuk semaya 13. Rukuk ke-12 salat. Rukuk ke-13 tertib. Lepas tu sapu muka 14 lah. Tambah rukuk pula dosa. Nabi kata tidak boleh kecek di antara iqamah dengan takbir tu imam. Kitanya tak kecek, kita baca doa, kita baca wirdi, kita baca kuliah Allah, ayat kursi, pas mengucap dua kalimah syahadah lah kampungnya. Bila dah jalan. Antara iqamah dengan takbir tu imam tak boleh kecek. Kecek dapat sah tak boleh. Dapat sah tak boleh. Dia tak boleh. Hanya hak boleh kecek tu imam seorang. Mana? Tok bila tak boleh suruh masuk paksa. Oh. Masa iqamah tu nak semaya dah. Nak semaya dah. Mak setan tak setan. Pasal apa tak khusyuk tu? Pasal apa tak khusyuk? Kan? Jadi pergi baca kerana nak suruh khusyuk semaya. Siapa dia ajarnya tak khusyuk tu? Setan dia buat tak khusyuk. Lepas tu siapa dia ajar baca kuliah Allah yang khusyuk apa tu? Setan juga ajar. Pasal tak khusyuk tu? Pasal mandi junub basi air. Wuduk basi air. Bersuci basi air. Ambil wuduk ni tu apa bom. Dalam belakang tu dalam. Awak mandi junub sebelum di air. Mandi haid sebelum di air. Sebelum di itu boleh mandi dua orang. Kata teno boleh mandi sekali. Beres. Sentuh tangan ke apa semua. Hubung nunggu hubung tu dia kata mustamah. Nabi kita kata tak mustamah. Penunggu hubung tu yang kata mustamahnya. Dengar. Waktu tunggu hubung, set tunggu hubung tu. Dia lah kata mustamahnya. Nabi kita kata tak. Tak boleh pakar Nabi kita nak pakar nunggu hubung. Lagu tu. Mau cakap apa tadi? Apa? Jadi ambil wuduknya pula dan sendir kat scatter ataupun soliter air. Soliter mineral, air mineral. Mandi sungai apa tak boleh? Kena mandi, kena ambil air semaya tu sekadar banyak tu je. Tak boleh mandi sungai ni ambil air semaya gitu. Tu pun boleh menyebabkan tak khusyuk semaya. Setan pula gajah nak suruh khusyuk ni, membaca ni dia sebut tembok tidak masih pula. Oh, kena tipu kali-kali. Oh, baca dekat. Tak khusyuk juga. Tak khusyuk mana dah mengambil mangsa boleh kita ni. Sujud dia, sujud ngarok. Subhana rabbiyal azim. Wa bihamdihi tu ada syak dah. Tak boleh Abi Dawud kata syah. Tak tahu main mana ada ni. Saya kata kalau ni satu orang ustaz mengajar masjid ni. Masjid Kubairiyah. Oh, hai mopo. Ada lagi tak ustaz. Kita mau jatuh rokok lepas gitu je. Ada sohor ada kita. Wa innal ladzina uridu kita. Orang mewarisi kita. Akan ada mana? Takut tu. Dia hadis saya ngaji, nak ngajar masjid sah. Ni lah endarti lah.
Alah. Tak si tegur saya sampai kelelen. Dia tengok kereta saya ada tetap bertidur. Sampai kelelen. Kira yang kata hati itu syak. Mantap tak ada aku pucuk main mana. Maka Subhana Rabbiyal Azim 3 kali, Subhana Rabbiyal A'la 3 kali. Lepas tu nak baca tu lagi baca doa. Doa boleh baca je lah tu. Tak say lagi baca doa masa misalnya Assalamualaikum, minta surga, Assalamualaikum, jawab pada neraka. Apa dia ajar dia mau? Apa dia ajar baca doa je lah tu. Nabi dah banyak apa? Dah, mana? Dah main mana? Dah lagi tak. Balik pada tu juga. Dah lagi tak. Jadi sebenarnya boleh baca doa ni dari at-tahiyat boleh. Baca doa tadi baca dari at-tahiyat, baca dari rakaat, baca dari i'tidal, baca dari sujud boleh, atas dua sujud boleh baca. Lepas ayat lazim pun boleh baca. Lepas kita baca Fatihah orang pertama tu, mungkin supaya email tu baca lama kan. Kita baca doa, boleh baca. Main ni penhat pun problem. Maaf dia muskilah, tak ada masalah. Muskilah ni tak ada masalah itu mana. Okey. Habis itu deh. Walaulah kalimatul fasl, kalau tidak kerana keputusan yang sudah berlalu, keputusan azab nak beri kepada orang yang engkar. Kalau tidak kerana Tuhan janji, beri keputusan ini lepas mati. Laku dia bainahum, aku akan buat keputusan antara mereka. Lama dah buat ni Tuhan bulan aku. Maka saya bersyukur kerana ayat ni kata, kalau tidak saya sering aku. Pasal banyak jadi kita buat. Kalau tidak kerana ayat ni, kalau kita ngomong 48 baru ngaji. Wa inna zalimin, sesungguhnya orang zalim iaitu musyrikin, iaitu orang yang buat syirik pada Allah, lahum azabun alim, orang yang dapat azab pedih. Maknanya orang yang rekod agama ni buat bid'ah ni, dia panggil musyrikin ni dok ayat. Allah. Wa inna zalimin, orang yang buat syirik. Musalimi diri sendiri untuk boleh ngaku tak lebih mana. Kalau tarang zalimin, kamu akan tengok orang-orang zalim ni, orang-orang buat syirik ke Tuhan ni dengan bid'ah, dengan amalan-amalan bid'ah. Musyrikin mimma kasabu, sangat takut terhadap bala daripada usaha bid'ah yang mereka telah buat. Masa bid'ah tu tukar jadi azab neraka. Dia agak boleh pahala ke komiti kau kan. Dia agak boleh pahala kerana lauk muka saya. Dia agak boleh pahala, boleh masuk surga kerana misalnya minta surga, misalnya minta jawab pada neraka, dia agak boleh pahala. Tukar lagi ke neraka habis. Wa huwa waqi'un bihim, sedangkan azab tu, bala tu daripada amalan bid'ah yang mereka buat tu akan menimpa mereka. Tafsir berita gembira bagi orang beriman. Walladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman tidak syirik pada Allah. Paksa kalau syirik sebutir tidak beriman orang. Tolak ahli Nabi, tolak perbuatan sahabat Nabi, tolak apa wa'amil solihat. Lepas tu dia buat amal soleh seperti mana Nabi ajar, iaitu memenuhi kalimah syahadah dia. Pertama, beriman tidak syirik. Yang kedua, amal soleh ikut cara Nabi, ikut cara tu. Aku cara betul buku dak dia tak buat. Fi rawdatil jannah, duduk dalam taman-taman kebun syurga. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, bagi mereka apa saja yang mereka nak daripada surga tu, daripada Tuhan mereka. Zalika huwal fadlul kabir, yang demikian itu satu anugerah kurniaan yang amat besar sekali. Siapa-siapa ya boleh. Ayat semalam saya tafsir semalam, waqihimus sayyi'at, orang-orang yang diselamatkan daripada buat dosa. Waqihimus sayyi'at, dan mereka-mereka yang dapat selamat daripada buat dosa. Wa man taqis sayyi'at, wa man taqis sayyi'at, siapa-siapa yang berbuat dia Tuhan selamat daripada dia buat dosa,
Faktor rahim tak, dia sudah dapat rahmah yang besar daripada Allah. Atau dunia ni sudah selamat dia daripada buat dosa. Siapa dia orang itu? Orang yang mengaku Allah Tuhan dia, Nabi Muhammad Rasul dia beriman. Tidak syirik dan tidak bidah. Siapa dia boleh harta, maka keinginan buat dosa dia kita ada. Nah, zalika yubashshirullahu bi ibadihi bi'ada'ul ladzina amanu. Demikianlah Allah Ta'ala memberi berita gembira kepada hamba-hamba yang beriman. Kita buat syirik itu, mu'amilus salihat dan mu'amal salih. Ada ni enggak tafsir ni sikit di Amlahul Syurakat tu. Nah, daripada Sahih Muslim Bukhari, nah, adanya berbunyi, aku tengok Amr bin Luhai bin Qama'ah menarik usus perut dia lain aku. Buat bidang. Orang yang ngajar Amlahul Syurakat lah. Orang yang mula-mula buat bidang dalam agama. Nah, dalam agama di Mekah tu. Kerana dia lah buat berkenaan dengan sembahyang sahibah. Itu ada jenis binatang yang kalau beranak sekian banyak tali sebelah bapok dan lepas bapok itu putar. Bila jantan ni tulis sekian banyak 4 ekor, berapa ekor kena lepas dah tali kena lepas buku tanda lah. Dia jadi orang yang tak berani nak naik pula ni. Kalau utar ni beranak sekian banyak anak, tak boleh ambil susu dia, tak boleh lah. Jadi ini. Jadi siapa dia buat syariat ni? Mula-mula sekali Amr bin Luhai ni. Pasal dia ni satu orang raja daripada Khuza'ah. Orang pertama ajak Quraisy pergi ke berhala. Orang pertama ajak Quraisy pergi ke berhala. Jadi ada orang yang mengajar mula-mula sekali berkenaan dengan ni tawaf sekeliling kan, semaya ni kan tawaf sekeliling ni kan. Waktu Al-Qaeda ajar Al-Qaeda pulang orang tak ada, nak berkumpul dia. Lepas tu dia buat amal lagi ni tak. Lepas tu sallallahu alaihi wasallam siapa-siapa buat bid'ah ni dia ajar kepada orang lain buat tu dosa tu boleh dia juga. Allah nanya. Lepas tu orang tu ajar orang lain pula, dosa orang tu boleh kau kahwin ni, apa boleh dia juga. Apa? Nego overriding belakang pahala pula kata dia. Saja satu orang akidah tauhid ni, apa saja dia buat amal ibadat lepas itu boleh kita lakukan pada. Oh dia tak fasik. Awak ajak siapa-siapa mari menerima tauhid ni, lepas dia terima tauhid ni, apa saja dia buat tu pahala tu boleh kita. Dia tak kurang. Dia ajar orang lain, kita pun boleh. Bahkan kita mati, benda tu hidup lagi, mari baca pahala. Ngajar ke penuh kubur nak mati banyak. Tengok terbalik gue hamil sih, bapak tepat ni. Tak. Maka kul kata pada mereka, la as'alukum alaihi ajra. Kata pada mereka, wahai Muhammad, kata pada mereka, wahai siapa-siapa saya bawa kamu ni, la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak minta pada kamu menyampaikan tabligh wahyu Allah Ta'ala ni sebagai upah. Mana ustaz tak boleh ngajar, tak boleh ambil upah. Pasal illa mawaddata fi qurba, melainkan kerana sokongnya kasih saya di antara kerabat. Kita nak beranak ke, anak beranak dari yang mau nak bunuh kat kita banyak anak beranak kita gitu. Lepas tu kita ni ajak dia mau mari, lepas tu mana kau berkahwin dia mau tabik kahwin aja
Astagfirullahaladzim. Berkak lanang. Padahal ni ya di Maluku tu 5,000 ngari pesa. Ngopok. Ada 10 ada. Dia ngajar 2 kali sehari pada subuh sekali, maghrib sekali. Kalau 5 jadi 10 sehari. Tak, sebulan? Sebulan? 3 rak, 3 rak tu saja. Bermakna 3 bulan 10 hari tu tahu dah dia. Kau boleh 10 tu, kau boleh 5,000 tu. 2 kali seminggu, 2 kali sehari ya. Lepas tu boleh 10, jadi 20. Bermakna 10 lebih-lebih kan, dia tahu ya. Oh, berat ni. Banyak ke mereka tu ada dalam TV je. Ada dalam TV. Ada orang yang pergi dengan saya di Sarawak ni, dengan Pedro, Pak Ibulan. Lalu dia tanya tiket untuk pergi 200 setengah dibalik. Dia kata, oh mahal. Lepas tu makan, kita bercadar, makan 100 hari. Hotel lagi 100 hari 200. Saya kata, oh lah betul saya dah buat tamu ni. Kita tahu dah, saya buat gini dah. Lepas tu dia pun tanya, Pak Utama di mana? Mana tahu saya berlalu. Di Sarawak. Sogek lah macam panggil Sogek. Sogek. Gini 9 ya. InsyaAllah 9 ataupun lebih. Girak ni orang nak. Kita dah baca lama-lama tu girak ni orang nak. Satu orang ujung Malaysia. Kita tahu di sini kita tengok ayat. Lepas tu dia nak mari sini ngaji. Saya kata dia ni saya pergi bawa. Awak mari sore kalau saya pergi, awak boleh dengar ramah. Dia tetap. Lepas dia kata kayak ustaz kayak nak seperti lagi tak sini. Ada lagi tak sini, tak sini masuk, tak lewat apa saja gitu. Lepas tu dia suruh saya ayat apa. Mau balik kalau mencari itu gulai. Saya jawab lagi. Suruh ayat. Suruh ayat apa, tak suruh ayat apa. Oh, tak boleh lah. Tak boleh mencari itu gulai. Kita perintah pergi sengap dan tempat demo. Tak payah bayar apa. Jadi orang ni ikut kursi. Sorry, orang sangat. Oh. Awak tahu macam mana saya belanja sebulan? Tak. 10 hingga 20 ribu sebulan. Belanja saja. Saya bawa kamu. 10 hingga 20 sebulan. Punca tak tahu, kita tak tahu. Waktu nak tahu apa? Nak tahu? Nak tahu, saya nak tahu. Zalikumullah. Itulah dia Allah. Rabbi Tuhan saya. Wa rabbukum zakatnya cikgu. Fa'buduhu semualah dia. Puja dia, ibadat kepada dia, doa kepada dia. Hadza siratal mustaqim. Ni dalam tu cikgu. Ni mana apa? Jadi saya tak sedih tinggi ngajar ni apa semua ni. Dengan buat tu kami berhenti. Tuhan saya, Tuhan dia, Tuhan lain kok. Nak tanya ni. Tuhan tolong. Tanya bui zakat saya tanya. Kecuali orang-orang yang tahu dia bui zakat saya. Wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Dan siapa-siapa yang mengerjakan benda yang baik, apa saja yang baik, nazid lahu fiha husna. Allah Ta'ala tambah bagi orang itu pada ibadat dia tu satu kala yang lebih baik lagi. Innallaha ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha pengampun segala dosa-dosa orang-orang yang buat. Syakur, dia amat menghargai hamba-hamba dia yang bersyukur, iaitu dengan sebab agama ni. Maka Allah maknanya sini syakurun, dia akan membalas. Jangan dalam Quran tafsir itu dia akan tulis maha syukur. Dah, tengok tak?
Maha syukur. Tak kena dia tu, tak kena lah Tuhan syukur kita buat tu. Kita buat ibadat dia jangan Tuhan syukur ke kita. Lagu tu kok. Tak kena syakurun tu syakur Tuhan tu maha bersyukur. Tidak gitu. Maksud dia maha syakur tu Tuhan tu menghargai, maha menghargai hamba dia buat ibadat pada dia. Maka maknanya dia akan balas maknanya. Kata maha syukur Tuhan. Jadi kalau lagu tu, kalau kita tak buat ibadat kat Tuhan, macam lah dia tak ada buat ibadat ke dia. Salah dengan ayat lain pula. Tak. Kita kena sambung dengan pad dah. Pasal nampak beliak dah kaki tu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna wa idza kami terimalah usaha kami belajar ni. Wansurna bantulah kami faham agama-Mu ya Allah. Innaka antas sami', sesungguhnya kamu Tuhan Maha mendengar segala kebincangan akidah kami, segala keperluan ilmu-Mu ya Allah. Al-Alim, kamu lah Tuhan yang Maha mengetahui macam mana nak isi pada kami. Rabbana taqabbal walaubana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Betul.